Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita dalam channel Cikgu Fairuzah. Hari ini Cikgu akan berkongsi dengan anda perniagaan SPM tingkatan 4. Jom kita lihat apakah perkongsian yang Cikgu akan kongsikan dengan anda. Klasifikasi perniagaan. Okey, kita akan tengok klasifikasi perniagaan terbagi kepada dua, iaitu saiz dan sektor. Okey, kita tengok dulu saiz hari ini Okey, saiz ada kecil, sederhana dan besar. Sektor terlibat dengan sektor utama, sektor kedua dan sektor ketiga. Untuk sektor, cikgu akan buat satu video khas untuk klasifikasi perniagaan mengikut sektor. Hari ini cikgu akan kongsi dengan anda berkenaan dengan klasifikasi perniagaan. Kita nak tengok saiz perniagaan. Boleh? Dah bersedia untuk belajar? Jom kita tengok. Okey, klasifikasi perniagaan. Okey, penentu saiz. Macam mana? Apakah faktor penentu saiz perniagaan tersebut? Okey, ada dua perkara yang boleh menjadi penentu saiz perniagaan. Yang pertama, dia lihat pada jumlah jualan tahunan. Okey, yang kedua, lihat pada bilangan pekerja tetap. Boleh? Okey, dua perkara ini saja yang membezakan sama ada syarikat tersebut syarikat kecil, sederhana ataupun besar. Okey, baik. Dan bagi kelas saiz ni pula dia terbagi kepada dua, iaitu penghilangan ataupun perkhidmatan. Dia berbezalah daripada kategori saiz tu, berbeza mengikut kategori. Sama ada penghilangan lain, perkhidmatan pun lain. Okey, baik, kita tengok dulu penghilangan. Penghilangan untuk saiz kecil, jumlah jualan tahunannya adalah 300,000 hingga kurang daripada 15 juta. Kalau jualan tahunan dalam lingkungan nilai tadi 300,000 ataupun kurang daripada 15 juta, dia dikategorikan sebagai bersaiz kecil. Okey, dan kita tengok pula bilangan pekerja tetap dia pula 5 hingga 75 orang sahaja. Itu bersaiz kecil. Boleh? Okey, kalau saiz sederhana, jumlah jualan tahunan dia 15 juta hingga kurang daripada 50 juta. Okey, bilangan pekerja tetap dia 75 hingga 200 orang pekerja tetap. Okey, itu sederhana. Okey, kalau besar 50 juta ke atas. Dia punya jumlah jualan tahunan dia 50 juta ke atas je, dia dalam kategori perniagaan bersaiz besar. Okey, dan bilangan pekerja tetap dia 200 orang ke atas. Itu beza penghilangan. Macam mana kita nak bezakan penghilangan saiz kecil, besar ataupun sederhana. Okey. Perkhidmatan pula. Okey, untuk perkhidmatan, sesebuah perniagaan tersebut diklasifikasikan sebagai bersaiz kecil sekiranya jumlah jualan tahunannya 300,000 hingga kurang daripada 3 juta. Okey, kurang daripada 3 juta, maka dia adalah bersaiz kecil. Bilangan pekerja dia pula 5 hingga 30 orang sahaja, pekerja tetap. Okey, baik, untuk sederhana, saiz sederhana 3 juta hingga kurang daripada 20 juta jumlah jualan tahunannya. Okey, manakala bilangan pekerja tetap dia 30 orang hingga 75 orang sahaja pekerja tetap. Okey, manakala saiz besar diklasifikasikan sebagai perniagaan bersaiz besar untuk bidang perkhidmatan 20 juta ke atas. Bezakan dengan penghilangan tadi. Penghilangan tadi 50 juta baru dikategorikan sebagai besar. Untuk perkhidmatan 20 juta ke atas dah dianggap besar. Klasifikasi bersaiz besar. Okey, bilangan pekerja tetap dia 75 orang ke atas. Itu kategori besar. Okey, boleh faham, boleh ingat, boleh beza. Kena ingat tu supaya kita dapat bezakan yang mana satu bersaiz kecil, bersaiz besar dan bersaiz sederhana.
Okey, kita tengok satu-satu dulu. Okey, perniagaan bersaiz kecil. Okey, bersaiz kecil, kelebihannya. Okey, kini yang atas ni cikgu dah kongsikan. Okey, supaya anda tak lupa, jumlah jualan tahunannya 300,000 untuk penghilangan hingga 15 juta. Pekerja tetap dia 5 hingga 75 orang. Okey, itu untuk pekerja tetap bersaiz kecil untuk penghilangan. Manakala untuk perkhidmatan 300,000 hingga kurang daripada 3 juta sahaja jumlah tahunan dia, dan pekerja tetap dia ialah 5 hingga 30 orang. Okey, baik, kita tengok dulu apakah kelebihan syarikat perniagaan bersaiz kecil ini. Okey, untuk perniagaan bersaiz kecil, kelebihan yang pertama, kos overheadnya lebih rendah sebab dia kecil, dia kos pengeluaran dia pun kecil, jadi kos overhead dia lebih rendah berbanding sederhana dan besar. Okey, yang kedua, dia cepat dapat menyelesaikan masalah dan rungutan pelanggan sebab direct terus kepada pemilik. Dia kecil sahaja, tak ada lapisan yang terlalu banyak. Okey, yang ketiga, dia fleksibel. Yang keempat, kos upah lebih rendah. Okey, sebab pekerja dia tak ramai, lepas tu tak perlu kelulusan yang terlalu tinggi, okey, kemahiran yang terlalu hebat, tak ada. Okey, tetapi di sebalik kelebihan ada kekurangan perniagaan bersaiz kecil ni kerana kos pengeluaran dia tinggi pula sebab walaupun dia sikit, okey, kos overhead yang rendah, kos pengeluaran dia tinggi sebab dikeluarkan dalam kuantiti yang sikit, dia tak ada ekonomi bidangan. Jadi kos pengeluaran dia tinggilah. Okey, dan dia kurang berdaya saing. Dia kekurangan sumber kewangan sebab saiz kecil, okey, terhadlah. Okey, dan sukar mendapat pekerja yang mahir dan berpengalaman sebab upah dia rendah. Pekerja yang mahir dan berpengalaman ni kebiasaannya tak suka syarikat yang memberi upah yang rendah. Dia akan demand lah gaji dia nak lebih sebab dia lebih berpengalaman. Okey, boleh Okey, seterusnya kita lihat cabaran. Apakah cabaran yang dihadapi oleh perniagaan bersaiz kecil ini? Okey, yang pertama dah tentulah berlakunya cabaran terhadap masalah aliran tunai. Sebab kebiasaannya syarikat kecil ni dia bagi hutang, customer dia banyaknya hutang, buka buku 555. Jadi masalah aliran tunai berlakulah sebab barang habis tapi duit tak dapat lagi sebab barang dibeli secara hutang, kredit kan. Okey. Yang kedua, bebanan tugas, bebanan kerja. Okey, oleh kerana di syarikat kecil dia tidak wujud pengkhususan. Dia kena buat semua. Dia tak ada dialah kewangan, dialah pentadbiran, dialah pengeluaran. Bebanan kerja dia semua kepada pemilik tersebut sebab dia kecil, dia tak ada pengkhususan lagi. Okey, yang ketiga, kos overhead yang tinggi. Okey, kerana terpaksa menampung pengeluaran tadi. Okey, yang keempat, cabaran dia bagaimana nak memotivasikan pekerja. Upah rendah. Okey, syarikat kecil tak dapat nak bagi faedah dan allowance yang tinggi-tinggi macam syarikat besar. Bagaimana dia nak memotivasikan pekerja untuk melaksanakan kerja dalam syarikat yang bersaiz kecil ini. Okey, yang kelima, bagaimana nak mengekalkan pelanggan lama dan nak dapatkan pelanggan baru. Sama ada dia nak fikir bahagian marketing. Kalau nak buat marketing yang hebat-hebat pula melibatkan duit pula dia mengalami masalah aliran tunai pula. Jadi semua itu merupakan cabaran kepada perniagaan bersaiz kecil. Dia kena cari solution yang terbaik untuk perniagaannya. Okey, yang kedua. Okey, selesai kecil. Sekarang kita tengok yang kedua, perniagaan bersaiz sederhana seperti mana yang kita sudah maklum. Untuk penghilangan, okey, 15 juta hingga kurang daripada 50 juta jumlah jualan tahunan dia. Pekerja tetap dia 75 orang hingga 200 orang. Okey, manakala bahagian perkhidmatan pula 3 juta hingga kurang daripada 20 juta. Okey, pekerjanya pula ialah 30 hingga 75 orang pekerja tetap.
itu untuk sederhana. Okey, kita tengok apakah kelebihan perniagaan bersaiz sederhana ni. Okey, yang pertama dia mudah ditubuhkan. Okey, dia ada semangat berpasukan yang tinggi sebab dah ramailah 75 hingga 200 orang tadi tu. Okey, dia fleksibel juga dan dia ada pelaporan syarikat dirahsiakan. Okey, masih tertutuplah dalam kalangan syarikat itu sahaja. Okey, namun begitu kekurangan dia sukar menyediakan latihan untuk pembangunan kepada sumber manusianya. Okey, dan sukar memajukan kerjaya, okey, serta wujud jurang hubungan di antara pemilik dengan pekerja bawahan. Okey, sebab dah ramai orang lah, dah start dah ramai orang, tak boleh direct terus. Okey. Baik, seterusnya kita tengok apakah cabaran perniagaan bersaiz sederhana ini. Okey, yang pertama, bagaimana dia nak meningkatkan hasil dia. Okey, income dia, macam mana dia nak meningkatkan hasilnya. Okey, yang kedua, cabaran dia untuk pengambilan pekerja, nak pilih pekerja yang benar-benar berkualiti dan dapat memberikan sumbangan terbaik kepada syarikat. Okey, yang ketiga, takluk kepada undang-undang dan peraturan kerajaan. Okey, jadi itu cabaran yang perlu dihadapi oleh perniagaan bersaiz sederhana. Okey, yang terakhir kita lihat perniagaan bersaiz besar. Okey, bersaiz besar. Okey, jumlah jualan tahunan dia 50 juta ke atas untuk penghilangan. Pekerja tetap dia 200 orang ke atas. Manakala untuk perkhidmatan 20 juta ke atas dan pekerja tetap dia ialah 75 orang ke atas. Okey, itu untuk perniagaan bersaiz besar. Okey, apakah kelebihan perniagaan bersaiz besar ni? Okey, kelebihan perniagaan bersaiz besar ni, pertama dah tentulah dia dapat menikmati ekonomi bidangan sebab dia mengeluarkan pengeluaran dalam kuantiti yang banyak. Okey, dan dia dapat menguasai pasaran sebab dapat keluarkan barang banyak, dapat pergi meluaskan pasaran dia. Okey, dan ia juga wujud pengkhususan, tak adalah semuanya perlu dia tanggung sendiri. Okey, namun begitu kekurangan dia komunikasi kurang berkesan sebab terlalu banyak lapis. Okey, dan berlaku birokrasi. Okey, kalau birokrasi lah sebab dah semakin ramai kan. Okey, dan seterusnya ada risiko kerugian lebih besar sebab dia menghasilkan barang dengan banyak. Jadi kalau rugi pun banyaklah. Okey, itu untuk perniagaan bersaiz besar. Okey, apakah cabaran yang perlu dihadapi oleh perniagaan bersaiz besar ini? Okey, pertama, ketidakpastian pasaran. Okey, yang kedua, pengambilan pekerja, sama macam sederhana tadilah. Okey, dan dia pula nombor 3, dia perlu fikir bagaimanakah nak meningkatkan keuntungan tahunan. Dan keempat, sama macam yang sederhana tadi, tertakluk pada undang-undang dan perundangan peraturan kerajaan. Dia kena follow lah gaji minimum ke, apa syarat-syaratnya ke, kena follow lah. Itu cabaran yang perlu dihadapi oleh syarikat bersaiz besar. Okey, sekarang sampailah kepada segmen pengukuhan. Okey, sampailah masa cikgu nak menguji anda, kefahaman anda, tahap pengetahuan anda tentang topik yang telah kita bincangkan sebentar tadi. Jom kita tengok apakah soalan yang disediakan oleh cikgu. Okey, yang pertama, pasangan manakah yang betul tentang perniagaan bersaiz kecil yang terlibat dalam aktiviti penghilangan? Pilih salah satu. 2 markah. Okey, warna biru, jumlah jualan tahunan dia 15 juta. Bilangan pekerja tetap lebih 75 orang. Okey, dia nak tahu apa ni? Bersaiz kecil kan? Okey, kita tengok. Orange pula, jumlah jualan tahunan dia 3 juta hingga kurang 3 juta. Bilangan pekerja tetap 5 hingga kurang daripada 30 orang. Okey, hijau pula. Jualan tahunan dia kurang daripada 300 juta dan pekerja tetap dia kurang daripada 5 orang. Okey, warna merun, jumlah jualan tahunan dia 300,000 hingga kurang daripada 15 juta. Bilangan pekerja tetap dia 5 hingga kurang daripada 75 orang. Jadi, ada 4 color tadi tu. Yang mana satukah pasangan yang betul tentang perniagaan bersaiz kecil? Kita dah kongsi panjang lebar tadi. Okey?
Jom kita tengok sama tak jawapan anda dengan jawapan yang telah cikgu sediakan. Okey, jawapan dia merun. Okey, jumlah jualan tahunan untuk perniagaan bersaiz kecil 300,000 hingga kurang daripada 15 juta. Okey, pekerja tetap dia 5 hingga kurang daripada 75 orang pekerja. Okey. Alright, sekarang kita tengok pasangan manakah yang betul tentang perniagaan bersaiz sederhana pula. Okey, tadi soalan pertama saiz kecil, sekarang sederhana. Okey, kita tengok warna biru, jumlah jualan tahunan dia lebih daripada 20 juta. Okey, bilangan pekerja tetap lebih daripada 200 orang. Okey, warna hijau pula. Warna hijau pula kurang daripada 300,000 dan pekerja dia kurang daripada 10 orang pekerja tetap. Okey, jumlah tahunan warna merun pula, jumlah tahunan 300,000 hingga kurang daripada 3 juta, pekerja tetap 5 hingga kurang daripada 30 orang. Okey, manakala jumlah jualan tahunan 300,000 hingga kurang daripada 20 juta, bilangan pekerja tetap 30 hingga kurang daripada 75 orang. Okey, baca balik, ini bahagian penghilangan ke perkhidmatan? Soalan dia nak perniagaan bersaiz sederhana yang terlibat dalam aktiviti perkhidmatan. Jadi apa jawapan yang betul? Pasangan yang betul. Ya, betul. Jawapan dia yang warna orange ni lah. Okey, kalau yang aktiviti perniagaan bersaiz sederhana mengikut perkhidmatan, jumlah tahunan dia 300,000 hingga kurang daripada 20 juta dan bilangan pekerja tetap dia 30 hingga kurang daripada 75 orang pekerja. Okey, kita tengok pula soalan ketiga. Jadual satu yang berikut berkaitan dengan perniagaan Encik Ahmad Faiz. Okey, butiran seperti berikut. Nama perniagaan dia Faiz Farm Sendirian Berhad. Bentuk milikan dia Sendirian Berhad. Aktiviti perniagaan dia pelbagai variasi buah tembikai dan biji benih. Okey, jumlah jualan tahunan pada tahun 2019 dia ialah 2.5 juta. Bilangan pekerja tetap dia 10 orang, modal berbayar dia 250,000. Nyatakan saiz perniagaan Encik Ahmad Faiz berdasarkan jadual satu markah. Ini kamu kena bagi fakta, saiz kecil ke, saiz besar ke, saiz sederhana. Itu sahaja. Senang. Direct terus, tu fakta yang kamu kena bagi. Yang kedua, jelaskan kelebihan perniagaan Encik Ahmad Faiz berdasarkan saiz perniagaan yang dinyatakan dalam soalan 1A. Jadi maksudnya nombor 1 kamu tak boleh salah. Sebab kalau nombor 1 kamu salah, jadi nombor 2 sebab dia rentetan daripada nombor 1 tu, jawapan untuk nombor 2. Okey, nombor 3 pula, terangkan cabaran yang dihadapi oleh Encik Ahmad Faiz apabila memilih saiz perniagaan tersebut. Okey, jadi nombor 1 ni macam mana kita nak jawab ni? Apakah poin yang kita tengok? Kan tadi kita dah belajar. Okey, kena tengok jumlah jualan tahunan dan juga bilangan pekerja tetap. Okey, jumlah jualan tahunan dia 2.5 juta. Dan bilangan tetap dia 10 orang je. Jadi, kena bagi fakta sahaja, iaitu perniagaan bersaiz kecil. Betul. Dapat dah 1 markah. Okey, kita tengok pula. Jelaskan kelebihan perniagaan Encik Ahmad Faiz berdasarkan saiz perniagaan yang dinyatakan. Okey, jadi apakah kelebihan perniagaan bersaiz kecil ni? Jadi senaraikanlah. Dia kata kat situ 7 markah. Jadi kamu berikan huraian lah. Okey, apakah jelaskan tu bagi huraian lah. Berikan kalau boleh 7 lah. Sebab ada 7 markah kat situ. Okey, jadi berikan kelebihan perniagaan bersaiz kecil, iaitu kos overhead rendah, cepat menyelesaikan masalah dan rungutan pelanggan, kurang menghadapi birokrasi, fleksibel dalam perniagaan, mudah membuat keputusan perniagaan, kos upah lebih rendah, bekerja sambilan dibayar gaji minimum. Okey, kat situ dapat 7 markah. Okey, boleh. Berikan saja kelebihan perniagaan bersaiz kecil. Okey, kita tengok soalan yang ketiga. Terangkan cabaran yang dihadapi oleh Encik Ahmad Faiz apabila memilih saiz perniagaan tersebut. Okey, kalau dia kata terangkan ni, maksudnya kamu kena bagi fakta dan huraian. Okey, jadi dia kata ada sini 7 markah. Jadi maksudnya ada 7, maksudnya ada 5 apa?
tiga fakta, 3 huraian, baru 6. Jadi baik bagi 4. 4 fakta, 4 huraian. Jadi 8 dekat situ, jadi 7 lah. Kan? Okey. Baik, tapi kat sini cikgu bagi 2, 4, 6, 8, 10. Ada 10 cikgu bagi kat sini. Jadi boleh pilih mana-mana 4. Okey. 4 fakta, 4 huraian. Okey, yang pertama cabaran yang Encik Faiz, Ahmad Faiz perlu hadapi saiz perniagaan kecil ni, masalah aliran tunai. Okey, sebab apa masalah aliran tunai? Terangkan balik. Sebab pelanggan lambat menjelaskan hutang. Dah dapat 2 markah kat situ. Okey, bebanan kerja. Dapat 1 markah lagi. Okey, sebab apa? Sebab tiada pengkhususan kerja. Dah dapat 4 markah dah kat situ. Okey, bagaimana untuk mengekalkan pelanggan lama, mendapat pelanggan baru. Okey, kenapa? Perlu membuat strategi yang baik bagi mendapat pelanggan baru. Okey, memotivasikan pekerja. Okey, memastikan pekerja gembira ataupun menyediakan persekitaran kerja yang kondusif. Dah 8 markah kat situ. Okey, cost overhead yang tinggi. Okey, sukar mendapat bantuan kewangan daripada pelbagai agensi ataupun institusi kewangan sebab dia bersaiz kecil. Kan? Mudah je. Jadi dia kata 7 markah. Better kamu masukkan 4 fakta dan 4 huraian. Kan? Boleh? Tak susah pun kan? Okey. Tamatlah perkongsian cikgu pada hari ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Kita bertemu lagi untuk topik yang lain pula. Sebelum itu, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel Cikgu Fairuzah supaya anda tidak ketinggalan dengan video-video dan sesi live yang telah disediakan khas buat anda. Okey? Jangan lupa cuti-cuti juga. Belajar jangan lupa. Okey, jangan lupa bersama Cikgu Perniagaan SPM di dalam channel Cikgu Fairuzah. Jumpa lagi. Bye.